Dalam list saya Teluk Intan. Ada? Ada sini. Sila. Ya. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diberi peluang untuk berbahas di Dewan Yang Mulia ini. Ini untuk Syah Aram. Syah Aram kan? Langkawi. kita yang risau GST itu sebab perbelanjaan. Okey. Kerisauan yang seterusnya, mengapa pelaksanaan GST tidak wajar dilaksanakan sekarang adalah kerana cara kerajaan membelanjakan wang cukai yang dikutip. Laporan Ketua Audit Negara telah membuktikannya bagaimana bermilion-milion ringgit bocor tiris dibacakan. Salah urus tabir jabatan-jabatan kerajaan maupun kementerian. Setiap tahun begitulah rupanya. Pembajian demi pembajian berlaku. Bersama-sama semua peringkat masyarakat hari ini membicarakan isu Bajet 2014 yang baru dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini. Saya juga terpanggil untuk memasukkan beberapa persoalan yang memainkan di fikiran saya pada hari ini. Bajet 2014 akan menyediakan peruntukan sebanyak RM264.2 milion bagi melaksanakan langkah-langkah program dan projek kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara. Daripada jumlah tersebut, RM217.7 milion diperuntukkan bagi pembelanjaan menguruskan 46.5 milion bagi pembelanjaan pembangunan. Saya terfikir-fikir, apakah sebabnya peruntukan bagi pembelanjaan menguruskan lebih tinggi daripada peruntukan pembangunan untuk pembangunan? Mengapakah pembelanjaan mengurus kini lebih menjadi keutamaan berbanding dengan pembangunan untuk kesejahteraan dengan faidah layak seperti pendidikan dan sebagainya? Mengikut peraturan, berlaku penurunan bajet pembelanjaan untuk pembangunan dari 19.8% kepada 17.6 tahun. Di bawah peruntukan menguruskan sejumlah RM63.6 milion adalah bagi amonium sahaja. Satu belanja yang sangat besar untuk membayar segala saranan dalam bentuk wang yang kena dibayar kepada seseorang pegawai dan termasuk gaji pokok, imbuhan tetap, bayaran insentif dan allowance bulangan yang lain. Mengapa memerlukan sejumlah wang yang besar hanya untuk membayar anonim sahaja? Jika dengan peruntukan yang sebesar ini berupaya memperbaiki segala kelemahan, memantapkan usaha penambahkan dan meningkatkan accountability dan integrity serta mendapat dengan izin value for money bagi setiap pembelanjaan, sudah pasti perbelanjaan RM217.7 milion diperuntukkan bagi pembelanjaan mengurus tidak akan dipertikaikan. Ini laporan daripada laporan Ketua Audit Negara setiap tahun terus meneruskan membuktikan kelemahan pada pentadbiran kewangan dan aset kerajaan pusat. Begitu juga mendedahkan kelemahan pada pengurusan dan penyeriaan projek-projek kerajaan, juga menyelewengkan kewangan yang berterusan. Bagaimana rakyat boleh berdiam diri jika berbajian demi berbajian berlaku akibat kepentingan dengan tabir urus kerajaan? Sebagai saluran suara hati rakyat Malaysia, saya ingin menggesahkan agar pentadbiran yang ada sekarang agak memberi respon pada aduan salah laku dan kepinjangan tarik urus jambatan sebagaimana yang laporan Ketua Audit Negara tahun 2012. Jangan nanti laporan setiap tahun daripada Ketua Audit Negara terus menerus membuktikan kelemahan dan pentadbiran kewangan dan aset kerajaan pusat. Yang Mulia, yang di-Pertua, topik hangat yang dibincangkan selepas pembentangan kerajaan 2014. Pembincangan daripada ahli politik, ahli akademik, tokoh perniagaan dan rakyat biasa atau penggunaan subsidi gula dan GST. Bila mana pergumulan
mengenai pelaksanaan GST. Di Pembentangan Belanjawan, Perdana Menteri minta masyarakat janganlah bimbang dan janganlah risau. Ini kerana kata Perdana Menteri GST tidak akan dikenakan kepada barangan makanan asal, bekalan air paip dan sebagainya. Mula sungguh memberi jamin tetapi bila berlaksanakannya pelbagai alasan pula akan diberi. Masyarakat sebenarnya bimbang adakah dengan pelaksanaan GST kerajaan sebenarnya berlaku adil pada rakyat dan tidak cuba untuk menyukarkan lagi kehidupan GST masih efisien, namun perlu menemui beberapa syarat terlebih dahulu. Ianya hanya boleh disanakan jika pendapatan rakyat kukuh. Ini kita dapati lebih daripada 40% rakyat berpendapat isi rumah kurang daripada ringgit Malaysia 2,500 sebulan. Dengan 80% daripadanya adalah orang Melayu dan Bumiputera. Sudah pasti jika dilaksanakan GST akan menekan golongan dalam kelompok pendapatan rendah dan rakyat miskin kerana GST akan menjadikan setiap lapisan masyarakat sama ada miskin, sederhana atau kaya akan membayar cukai untuk menyumbangkan kepada pendapatan kerajaan. Di sini yang menjadikan mengapa Malaysia masih belum bersedia untuk melaksanakan GST. Sesungguhnya pelaksanaan GST pasti tidak akan dibantah sekiranya kerajaan berupaya meningkatkan kecekapan pengurusan jabatan-jabatan yang terlibat. Dan yang dipertua, pada pembelanjaan 2014, kerajaan mendakwa mereka mendengar keseluruhan suara rakyat untuk memiliki rumah yang selesa terutama bagi golongan yang berpendapatan rendah dan sederhana. Akibat daripada kenaikan harga rumah yang amat ketara secara langsung telah mencerdaskan kemampuan rakyat justru itu bagi meningkatkan aset pemilihan rumah pada harga yang berpatutan dilanggarkan 223,000 rumah baru akan dibina oleh kerajaan dan sektor swasta pada 2014. Persoalan saya ingin saya lontarkan agar dapat kita semua difikirkan bersama, adakah dengan pelaksanaan GST sebanyak 6% harga rumah tidak akan dinaik. Ini adalah kerana bahan-bahan binaan tidak bersenilai dalam senilai barang yang tidak akan dikenakan cukai GST sebanyak 6%. Apa yang menjadi keraguan dan kegusuran saya adalah disebabkan janji telah dibuat untuk meningkatkan aset pemilikan rumah pada harga yang berpatutan. Selaras dengan soalan kerajaan atau lebih khususnya Barisan Nasional janji ditepati, sudah tentu harga rumah tidak dinaikkan. Bagaimana dengan kenaikan kos bahan binaan yang perlu ditanggung oleh pemaju perumahan? Tidaklah nanti keadaan begini akan berolong pemaju untuk mengurangkan saiz rumah untuk seimbangkan kos dan keuntungan mereka bagi menggerakkan mereka daripada menanggungkan kerugian. Atau akan berlaku penyelewengan kualiti pembinaan yang tidak mengikut standard yang telah ditentukan kerana tidak mahu menanggung kerugiannya. Yang menjadi mangsa sudah tentu pembeli rumah yang satu hari nanti akan berhadapan dengan bencana atau malapetaka. Akibat daripada membeli dan menduduki rumah yang dibina tidak mengikut standard yang ditetapkan. Mata got something problem. Itu isu dan layang. Nak lebih lepas sikit patut perkataan. Pada 2008, masalah Perdana Menteri telah membuat keputusan menuluskan bayaran insentif hasil tangkapan ikan pada kala ringgit Malaysia 10 sen sekilogram kepada pemilih wesa yang berlesen. Pemilih dan bekerja wesa perikanan warga Genggala wajib mendaftar dengan LK1M menggunakan borang pendaftaran
segala prosedur telah dipenuhi, tetapi mengapa sehingga pada bulan ini dan telah melepasi tempoh 3 bulan ada nelayan-nelayan yang masih menunggu kerana belum lagi menerima bayaran bagi insentif hasil tangkapan ikan. Timbalan Menteri. Subsidi minyak diesel bagi bot nelayan telah dikurangkan dan harga minyak bersubsidi telah meningkat daripada RM1 Malaysia RM1.25 kepada RM1 Malaysia RM1.45 bagi bot Jun A, B dan C. Manakala bagi bot laut dalam iaitu Jun C itu adalah sebanyak RM1 Malaysia RM2. Harga minyak subsidi ini tetap telah menjadi satu beban yang berat untuk ditanggung semua bot-bot perikanan kerana keseluruhannya operasi menangkap ikan telah meningkat, terutamanya bagi bot laut dalam. Ini adalah rentetan daripada kenakan harga untuk alat ganti-ganti, peralatan yang melibatkan penangkapan ikan dan juga kos menggaji pekerja. Apa yang merisaukan saya, sekiranya tidak ada tindakan yang sewajarnya untuk melihat dan meneliti keperluan nelayan ini, adalah tidak mustahil satu hari nanti ada nelayan yang langsung tidak turun ke laut kerana tidak mampu untuk menanggung kos operasi, dan keadaan ini akan menyebabkan nelayan terus meneruskan berada di paras kemiskinan, dan kita tidak akan ada makanan laut lagi lain kali. Sekian, terima kasih. Masih silam. Assalamualaikum.